Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berhimpun untuk kita berkongsi ilmu, berada dalam majlis ilmu yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman syurga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita supaya kita menikmati keindahan dan pelbagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam taman-taman syurga yang kita lalui, yang kita hadiri. Dan insya-Allah kita memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan majlis simposium tarekat dan tasawuf yang dianjurkan oleh Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia pertama pada pagi ini dapat dikurniakan kepada kita pelbagai rahmat Allah Ta'ala yang baik-baik yang dapat kita menjadikannya sebagai panduan dalam hidup kita dan seterusnya untuk kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Jadi pembentangan saya dengan masa yang terhad pada pagi ini dengan topik Tarekat Sufi Jalan Ma'rifatullah sebagai pendahuluan kepada topik yang diberi ini. Jika kita telitikan bahawa tarekat sufi semakin diberi perhatian dalam masyarakat kini. Kalau kita perhatikan juga, seterusnya kita akan dapati ada beberapa kategori sikap masyarakat terhadap tarekat sufi ini. Ada dalam kalangan mereka yang mempunyai ataupun yang menunjukkan reaksi positif terhadap tarekat sufi ini, mengatakan itulah jalan yang sebenar, itulah amalan yang sepatutnya kita amal, itulah cara yang terbaik, tanpanya tidak boleh kita sampai kepada mengenal Allah. Maka ini satu kumpulan masyarakat yang kita boleh perhatikan berada khususnya di Malaysia kita ini dan umumnya di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ada juga golongan masyarakat, satu kumpulan dalam masyarakat di Malaysia khususnya dan di dunia Islam umumnya yang menunjukkan reaksi negatif, mengatakan tarekat ini suatu perkara yang sesat, bid'ah, menyeleweng, membawa perkara-perkara yang syirik. Ini kita tidak boleh nafikan. Perkara ini berlaku bukan pada sehari dua ini, bahkan telah berlaku pada kurun-kurun yang lepas. Namun begitu, ada satu kumpulan lagi yang mengambil sikap berdiam diri. Nak kata positif pun tak, nak kata negatif pun tak, nak kata seleweng pun belum tentu, nak kata memang betul mengikut ajaran Islam pun tak pasti. Maka mereka lebih bersikap berdiam diri dan menjadi pemerhati. Jadi kalau kita perhatikan tiga-tiga kumpulan ini, semacam kita merasakan tarekat sufi itu merupakan suatu perkara yang baru timbul, satu yang baru muncul. Sedangkan kalau kita lihat dalam lipatan sejarah Islam, kita dapati tarekat sufi ini telah ada lama dah dibincang oleh ulama-ulama
Islam yang berkecimpung dalam bidang tasawuf dan kesufian ini. Sebagai contoh, Syekh Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijrah dilaporkan sebagai seorang yang mula-mula berbincang dalam isu-isu tasawuf dan isu-isu kesufian. Dan seterusnya Abu Hashim As-Sufi sebagai contoh, yang wafat pada tahun 150 Hijrah, juga tokoh pertama yang diberi gelaran Sufi, yang dilahirkan di Kufah dan menghabiskan masa hidupnya dalam bidang ini. Ini semua ini terdapat dalam sejarah yang dilaporkan oleh ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang kesufian. Sebagai contoh lagi, Dhunnun Al-Misri, tokoh pertama dilaporkan mengemukakan serta menerangkan teori-teori kesufian, dan beliau merupakan salah seorang daripada murid Imam Malik. Seterusnya, tokoh penyebar istilah sufi dan tokoh yang menyebarkan pelbagai disiplin tasawuf. Dilaporkan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi antara tokoh pertama menghuraikan teori-teori sufi daripada diumumkan dia kepada teori-teori ataupun istilah-istilah yang lebih terperinci. Kalau kita lihat kepada teori kemunculan sufi menurut Al-Qushairi, dia berlaku selepas generasi tabi'in, iaitu satu kumpulan manusia yang rasa sangat peka dengan kehidupan para tabi'in, para sahabat yang mengikut jejak langkah Rasulullah SAW, yang mengikut, yang menghayati kehidupan berzuhud, kehidupan mengutamakan akhirat, meninggalkan kemewahan duniawi. Lalu pada zaman selepas tabi'in mula timbul kecenderungan masyarakat untuk menghidupkan, memperbanyakkan urusan duniawi, sehingga kumpulan ada satu kumpulan yang ingin mengekalkan kehidupan yang telah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in itu. Mereka menyendiri, mengasingkan diri, mereka tetap kekal dengan tradisi yang dibawa oleh para sahabat dan tabi'in. Maka mereka ini dikenali ataupun dikenalkan sebagai Az-Zuhad ataupun Al-Ubbad. Dan daripada inilah timbulnya kumpulan sufi. Dan seterusnya, begitu juga kemunculan sufi menurut teori Ibn Khaldun. Sama saja, bila ada dah satu kumpulan, bila ramai kumpulan yang ingin menghidupkan urusan dunia, meninggalkan urusan akhirat, maka ada satu kumpulan yang tetap ingin berpegang dengan perjalanan yang telah dilalui oleh salafus soleh yang terdahulu lagi, seperti yang dibawa oleh para sahabat dan para tabi'in yang mengikut sahabat. Maka mereka juga ingin mengekalkan perkara yang sama, dan mereka inilah seterusnya dikenali sebagai sufi. Seterusnya, kalau kita lihat tarekat sufi yang berkembang dalam sejarah Islam, sebagaimana yang dilaporkan oleh Al-Imam Al-Hujuwairi dalam karya beliau yang masyhur Kashful Mahjub. Hujuwairi ini wafat pada tahun 465 Hijrah. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah menyenaraikan lebih kurang 10 tarekat yang muktabar pada zaman beliau, dengan nama-nama yang
tertera di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antaranya Al-Muhasibiyah, Al-Qasariyah, At-Taifuriyah, Al-Junaidiyah, dan seterusnya. Tarekat-tarekat yang berkembang selepas zaman ini bertitik tolak daripada bentuk ataupun aliran kesufian yang dibawa oleh para tokoh yang disebutkan ini. Kemudian sebagai contoh, tarekat Sufi Asyadzuliyah yang berkembang selepas itu. Ini sebagai contoh saja. Saya tidak sempat untuk melihat senarai yang panjang-panjang tu. Dan ini juga kita boleh katakan sebagai silsilah tarekat Asyadziliyah. Dan silsilah tarekat Asyadziliyah ni bukan ini saja, dia berkembang panjang lagi sampai ke dunia Islam keseluruhan. Begitu juga tarekat Sufi zaman Maulana Al-Khalid, Syekh Al-Khalid Al-Mujaddidi, An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi. Syekh Khalid yang mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ni sebagai contoh saja, dan dibawa kefahaman ataupun ajaran aliran tarekat tersebut ke Nusantara. Bagaimana yang kita lihat, dimasuk ke Indonesia, ke Malaysia dan ke negara-negara di Nusantara ini.